So bermulalah kisahnya sekarang aku dekat degree computer science. So masa degree ni aku punya ultimate goal dekat degree adalah aku nak belajar cara untuk buat app. Sebab Uber tadi kan. So aku memang berminat sangat-sangat. Bukan minat, aku memang itu goals aku nak belajar untuk buat app. Aku tak tahu term full stack lagi time tu. So memang dia punya goals utama adalah untuk buat app. And time first year tu aku ada join banyak aktiviti tau. Banyak orang kata projek-projek, jadi AJK dan bla bla semua tu. Sebab okay, dia ada sebab lain juga. Sebab ni selingan sikit kenapa benda ni jadi. Aku lupa nak cerita sebenarnya. Sebab masa macam aku cakap tadi, masa SPM dan juga asasi, aku punya result kira bagus lah. Bagus tu aku bukan nak humble brag ke apa, tapi aku just nak bagi tahu supaya korang faham. Di mana aku antara yang top student lah. Top student sebab aku rajin study. So that's why. Tapi masa nak apply scholarship apa semua tu kan, of course ada banyak faktor. Of course ada banyak faktor untuk dapat ke tak dapat scholarship. Tapi one of the biggest reason aku tak dapat, I mean maybe family aku bukan family yang susah sangat, so that's maybe a big reason. Tapi lagi satu yang affect aku, yang aku rasa aku boleh control ialah cara aku present diri sendiri. Aku ni time tu lah maybe sekarang pun sama, tapi aku ni time tu aku rasa macam aku lebih aku good on paper, macam result aku bagus apa semua, tapi aktiviti aku kurang, aku punya soft skill tu kurang. So that's why masa degree ni aku compensate, aku cuba untuk upgrade soft skill aku lah basically. Sebab aku join banyak projek dan sebagainya. Sebenarnya aku berniat masa asasi tu, tapi tak terbuat for some reason. And then masa degree ni lah baru aku buat. So itu ceritanya kenapa aku join banyak projek. And bila dah join banyak projek ni, dia tak berkaitan dengan computer science pun. Dia macam projek biasa. Projek, aku tak ingat lah projek apa. Banyak gila aku join. First year tu lah banyak gila. Aku tak ingat dah. Tapi banyak lah. And benda tu membuatkan aku kurang fokus dekat study sikit. Tapi aku tak kisah sangat sebab time dah second semester dekat asasi tu pun, kan aku cakap aku dah start relax kan. Aku dah tak kisah sangat aku punya result macam ni. Sebab time ni aku punya mindset dah start bertukar. Bukan bertukar lah, dah start bertukar lah kot. Sebab dari dulu aku lebih fokus study kan. Dekat good, dapat grade bagus, InsyaAllah semua terjamin. Tapi nampaknya salah. So lepas beberapa orang kata tersakiti, dalam air quotes tersakiti, aku bukan sedar, sebenarnya aku dah sedar lama, tapi aku baru mula take action lah orang kata, untuk start improve aku punya soft skill. Dan disebabkan dia punya attention tu divided between studies dan juga aktiviti-aktiviti ni. So aku punya performance dalam academics tu akan menurun lah secara tidak langsung, sebab aku nak fokus dekat extra curriculum. Macam tu lah lebih kurang dia punya. Kalau korang faham lah. Aku ada buat gaya-gaya tangan ni kalau korang tak video, tapi kalau korang mendengar je maybe faham je lah. So yeah, dari time degree ni aku dah ada start mindset yang CGPA ni is not that relevant, tak penting sangat. Of course dia penting, arguably. Tapi tak, dia penting as in janganlah dapat rendah sangat kan. Tapi dia tak adalah penting sangat sampai korang for flat confirm dapat kerja, tak juga. So dari first year degree ni aku dah sedar tau benda tu. So that's why aku orang kata take my foot off the pedal. Aku kurang tekan dekat study lah, aku fokus dekat buat skill. Tapi itulah, macam aku cakap, aku cuba nak fokus skill programming, tapi sebab aku join banyak projek, aku banyak upgrade skill dalam segi soft skill aku lah, social skill dan communication skill dan sebagainya. So first year agak kurang in terms of programming skill, web development app. Kan aku cakap nak buat app kan,
aku punya tu kurang sikit development dekat situ. Kurang progress dekat situ sebab aku fokus dekat soft skill. Tapi walaupun aku cakap aku relax in term of study dan sebagainya, alhamdulillah lah aku tak ada apa-apa fail sepanjang degree, not just first year. Aku ada hampir fail tapi tapi it's not important for now. I mean so far tak apa-apalah. Tapi itulah, cuma dia punya goals utama ke kakak cakap aku nak buat app. Aku sih tak berjaya buat benda tu sebab aku fokus terlampau dekat benda lain. So masa hujung tahun first year ataupun orang kata dah habis 2 semester pertama tu, kan ada cuti, taklah panjang sangat tapi ada cuti lah kan antara first year dengan second year. Tentu aku mula start untuk buat belajar mobile app development. Sebab Uber tadi kan buat mobile app. So dari situ lah aku start macam self-learn lah buat mobile app ni. Tapi masa aku buat tu, aku ada time ni juga aku start active in social media in terms of sharing my journey. So tentu aku ada share. Aku ada buat aku ada buat podcast. Not really a podcast, dia lebih pada aku macam the idea is aku just nak share what I learn through audio and then post dekat podcast Spotify bla bla semua tu. Tapi aku buat satu episod lepas tu dah. Tapi itu tak ada, itu tak penting pun sebenarnya. Tapi apa nama tadi? Mobile app tadi kan. Okay, so bila aku buat mobile app, aku ingat aku start buat mobile app. Biasanya orang start belajar mobile app ni akan start buat Android sebab unless korang ada MacBook lah. Tapi tak tahu, aku tak ada MacBook of course. Aku guna Windows je. So the only choice is Android. And kepada sesiapa yang pernah buat Android app development, korang tahu dia punya dia punya software tu, Android Studio tu sangat-sangat berat dan dia agak memeningkan. So setelah sehari ke 2 hari macam tu lah, aku belajar. Aku ada follow course dekat Udemy ke? Tak ingat lah. Ada satu lagi, Udacity bukan Udemy. Udacity warna biru. Dia Google punya course tak silap aku. Tapi dia free. Kalau nak dapat certification baru bayar. Tapi aku just follow lah kan. Google load aja kan. So aku follow lah. Tapi aku rasa tak lego. So dari situ aku orang kata pivot ataupun tukar arah kepada web development. So dari situlah startnya aku belajar web development lah dengan Free Code Camp. Aku ada belajar guna YouTube dan sebagainya. Tapi sebelum teruskan lagi dengan cerita yang tu, aku ada nampak note aku ni, dia ada tulis yang macam time ni, aku ingat dulu time awal-awal ni, sebab kan again ni pengaruh pada Uber semua tu. And aku decide untuk start buat mobile app development ni sebab website ni time tu aku macam pandang remeh sikit lah. Again, ini a common theme dalam hidup aku, di mana aku pandang remeh dekat computer science dan aku salah, dan sekarang aku pandang remeh dekat website dan again aku salah. Sebab time tu macam phone time tu macam bukan baru nak up, tengah at the peak macam tu lah, nak on the rise orang kata kan. Dan mobile app memang sangat-sangat banyak tentu. So time tu aku fikir, kenapa relevan ke lagi buat web development ni kan, buat website. Tak ada dah kot orang yang guna website kan. I was wrong. Sebab ada aku, of course bila aku ada mindset itu, aku Google, aku buat research, tengok YouTube semua. Tak ada research, macam tengok YouTube semua. Dan itulah baru aku sedar yang website ni, dari apa yang aku point of view aku tentu yang aku cakap website ni tak relevan, itu adalah dari point of view seorang consumer, seorang user. Yes, sekarang ni I mean still salah lah, tapi ada betul ni apa yang aku fikir tu. Sebab tentu memang memang mobile app yang tengah hot lah. Tapi apa yang aku tak nampak adalah business ataupun company diorang sangat menggunakan website. Kau bayangkanlah segala jenis internal dashboard yang diorang ada, segala jenis apa service yang diorang guna, database bla 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 semua tu most of it is web based. So
Dari situ aku nampak, dari situlah aku start nampak macam, oh shit, damn, website is still relevant. Bukan setakat still relevant, it's more relevant than mobile app in a way. And sangat-sangat luas lah sebenarnya dunia web ni. So start situlah aku start situlah aku berminat untuk belajar web. And then dari situlah juga aku start belajar dekat FreeCodeCamp lah. And the first thing aku belajar ialah HTML dan juga CSS, which is the the start of every web developer journey lah. Time tu okay, again, for context again, time ni aku dah habis first year tau. So aku dah ada background programming. Aku dah tahu cara nak programming macam if else, loop. So aku ada fundamentals dah. And bila aku belajar HTML CSS ni, HTML agak senang. HTML CSS ni dia sangat-sangat senang untuk faham cara nak guna. Sebab dia bukan programming language. Dia, again, a controversial take. It's not a take, it's the right opinion aku rasa. Tapi HTML and CSS ni dia sangat-sangat senang untuk faham. Faham as in faham syntax. Korang tengok, lepas tu korang tengok CSS, okay, korang boleh faham apa yang dia cuba buat. Tapi dia sangat susah untuk orang kata master. Especially CSS. HTML maybe tak ada apa sangat. Tapi CSS is the worst. Even sekarang, I mean, sekarang aku dah okay. Tapi even sekarang aku still rasa CSS is it's the hardest, it's the biggest barrier to entry untuk front end development. Sebab tu ramai back end developer yang tak suka front end sebab CSS. Again, front end developer pun tak suka CSS. Ada yang suka. Aku sukalah juga. Tapi again, it's another topic for another day. But yeah, apa yang nak tambah, nak tengok. Okay, so aku belajar HTML CSS ni. Again, macam aku cakap, dia senang nak faham. So bila buat FreeCodeCamp tu, dia freecodecamp.org kalau korang nak tahu. Dia satu website di mana korang boleh belajar HTML dan CSS. Salah satu course yang diorang ada secara free. Dia sangat senang lah. So time tu aku start belajar sendiri. And aku siap buat, time tu aku buat live stream dekat Twitch, dekat YouTube, dekat Facebook. Macam mana tak aku buat, aku tak ingat. Dia ada satu software yang aku guna untuk blast dekat 3 tempat tu. Tapi tu tak penting pun. Tapi itulah, aku ada record je ni. Aku rasa kat YouTube ni ada. Kalau korang search, ada punya video-video yang aku share. Time tu lah bermulanya kisah aku belajar HTML dan CSS, web development lah. And kalau korang tengok aku punya bukan website, aku punya projek-projek yang aku buat awal-awal tu masa tengah belajar, memang aku cakap tadi, memang sangat-sangat struggle lah aku nak fahamkan CSS. Memang susah gila. nak structurekan website tu seperti apa yang aku imagine. So itulah tahap tu masa tu. Sekejap aku cuba tengok balik apa yang aku tulis kat ni. Okay, so tak ada apa dah. Yeah. So again, tapi itulah, website ni memang sangat function untuk, bagi aku sangat beginner friendly kalau korang nak start belajar web development. Sebab dia tak perlukan banyak benda. Macam aku cakap tadi, mobile app development dia perlukan Android Studio, which is software yang sangat berat. And then korang perlukan phone probably korang ada, so tak perlu risau sangat. Tapi biasanya kalau buat mobile development, korang akan guna orang panggil emulator. Emulator tu adalah phone dalam komputer korang. So nak run benda tu, campur lagi nak run editor Android Studio tadi, sangat-sangat berat tau. So kepada kita pula student dan tu kan. So pada siapa yang tengok ni, kalau korang adalah student dan laptop korang tu tak adalah power sangat, aku sarankan korang start website development instead of mobile app development. So sebab dia sangat beginner friendly in terms of skill and in terms of dia punya requirement in terms of device. Sebab website ni korang tak perlu laptop canggih langsung. Sebab dia just literally perlukan, korang boleh this is not recommended, tapi korang boleh buat website menggunakan notepad. Like notepad korang tu, kalau korang tahu lah. Sebab dia just perlukan browser ialah Google Chrome, Safari maybe tak lah, Microsoft Edge, maybe Brave ke apa-apa kan.
a browser, and then korang just perlukan text editor. Text editor aku cakap tadi, Notepad pun dah cukup. Tapi again, janganlah guna Notepad, gunalah VS Code. Tapi itulah, text editor juga browser ni adalah jauh lebih ringan berbanding emulator dan juga Android Studio. even if iOS kan, kalau korang ada MacBook, nak set up Xcode adalah orang kata IDE program yang korang perlu run untuk code iOS apps. Sangat berat even if korang ada MacBook. So mobile website ni sangat-sangat ringan lah, beginner friendly macam aku cakap tadi. So itulah start yang aku belajar, itulah apa orang panggil web development. Okay, so itu dah first year, dah habis first year. Aku ada pula, aku rasa time first year ni aku hujung-hujung aku tak ingat lah second year ke, probably time ni. Sebab aku ada time ni sebab aku dah start belajar website ni kan. Aku buat satu simple app. Aku rasa time ni lah aku buat satu simple app ni, dipanggil WhatsApp It. Nama dia pelik sikit lah, tapi website tu basically is just sebuah website yang sangat simple, di mana dia ada dua benda kat situ. Dua benda kat website tu, dia ada satu phone, dia ada field ataupun input yang korang boleh letak nombor phone, and then dia ada satu button untuk korang WhatsApp nombor tu. So the reason website ni berguna sebab itu aku solve masalah aku sendiri lah. Ini juga bermula secara tidak sedar lah aku punya journey sebagai builder ataupun indie hacker cik. Tapi itu adalah first ever project aku yang aku rasa orang guna, di mana aku buat WhatsApp It tu lah. Dia such a simple project, tapi sangat-sangat berguna even sampai sekarang. Dan aku sangat bersyukur lah aku share the project with public. Aku share macam biasa aku share kat Twitter, Instagram with my friends, kat Facebook dan sebagainya. So dia juga menjadi confident booster aku lah untuk teruskan belajar buat website ni. Sebab dia seronok tau bila kau buat something, benda tu berguna, and then orang like bagi feedback yang function lah apa kau buat ni. So dia macam bagi semangat lah. So itulah di mana aku start share, tak silap aku. So ini sebelum second year ataupun dalam dekat-dekat second year. Dan tu first project tu guna literally HTML, and then guna Bootstrap, and then itulah vanilla, semua tak ada framework lagi. Ni time ni memang literally belajar HTML dan CSS, and then JavaScript tu it's not that hard of a language sebab dia agak simple. Sebab aku dah ada programming punya basics. So nak learn another language macam JavaScript is senang lah. So tak ada lah struggle sangat. Yang struggle ialah HTML dan CSS.